Kalau kamu boleh terjemahkan, saya hadiahkan terus kereta Mercedes yang ada di parkir bawah tanah itu. Ayat itu umpama sebutir peluru yang meluncur laju di tengah-tengah bilik yang sunyi sepi. Semua mata tertumpu ke arah seorang wanita bertubuh kecil yang sedang berdiri di sudut tingkap. Tangannya masih memegang sebatang mop yang basah. Cahaya matahari pagi menembusi cermin tingkap yang jernih, terus menyinari wajahnya, menampakkan setiap titis peluh dan sepasang mata yang terbeliak penuh dengan rasa keliru bercampur tekad. Pekerja pembersihan itu bernama Aisyah. Dan hanya 10 menit yang lalu, dia masih lagi senyap-senyap mengemop lantai di luar koridor tingkat 20, tempat musyawarat bersama delegasi pelabur dari Jerman sedang berlangsung. Tiada siapa yang perasan akan kehadirannya, tiada siapa yang peduli siapa dia. Sehinggalah keseluruhan sistem penterjemahan otomatik mengalami masalah, dan delegasi Jerman mula mengerutkan dahi dengan rasa tidak senang kerana tidak memahami kemana arah tuju perbincangan itu. Tiada siapa yang menyangka bahawa satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan musyawarat itu ialah seorang pekerja pembersihan. Segalanya bermula hanya beberapa jam sebelumnya. Di bangunan kumpulan Surya, Aisyah sudah tiba seawal jam 5.30 pagi seperti biasa. Dia mengenakan seragam biru yang sudah usang, di dalamnya sehelai baju putih yang lusuh dan sepasang kasut canvas yang haus tapaknya. Dia berjalan senyap melintasi lobi utama di mana para penyambut tetamu sedang sibuk bersolek, lalu melangkah masuk ke dalam lift perkhidmatan. Aisyah, tingkat 20 ya. Hari ini ada mesyuarat dengan bos besar. Lak bersih-bersih bilik mesyuarat tu. Laung penyelia kebersihan dari jauh. Dia hanya mengangguk, tersenyum nipis, lalu menekan butang lift. Tangan kirinya menggenggam erat batang mop, tangan kanannya pula masih memegang sebuah buku nota usang, sesuatu yang sentiasa dibawanya selama bertahun-tahun. Di dalamnya tiada apa-apa selain kosakata bahasa Jerman dan contoh perbualan ringkas. Dia belajar sedikit demi sedikit setiap malam selepas anaknya tidur dan ibunya Lena di bilik sewa kecil mereka di Kerinci. Tingkat 20 kelihatan terang benderang. Cermin-cermin kaca yang besar membuka pemandangan latar langit Kuala Lumpur yang tenang. Aisyah menyelinap di antara barisan kerusi, mengelap setiap habuk. Di dalam bilik mesyuarat besar, kaki tangan teknikal sedang memasang skrin projektor, memeriksa semula perisian terjemahan otomatik yang disambungkan pada fon telinga di setiap kerusi tetamu. Di luar, sebuah Maybach hitam yang mewah berhenti. Melangkah keluar seorang wanita berusia lingkungan 40-an, bertubuh tinggi, rambutnya disanggul kemas dan memakai cermin mata hitam yang besar. Semua orang mengenalinya, Puan Sri Dahlia, jutawan teknologi wanita merangkap pengerusi kumpulan Surya Global. Beliau terus berjalan masuk ke dalam bilik mesyuarat tanpa sepatah kata, matanya yang tajam melinga sekeliling seperti mengimbas dengan radar. Di belakangnya ialah 3 orang warga asing, wakil kanan dari sebuah syarikat pelaburan di Jerman bersama 2 orang juru bahasa. Salah seorang daripadanya ialah Cik Hidayah, Ketua Jabatan Sumber Manusia yang juga terkenal suka menyusahkan kaki tangan bawahan. Periksa sistem terjemahan buat kali terakhir. Saya tak mau ada sebarang masalah hari ini, kata Puan Sri Dahlia dengan dingin. Mesyuarat pun bermula. Aisyah sudah selesai membersih dan baru hendak berundur keluar apabila dia tertahan di luar pintu. Dia merapatkan diri ke dinding, tidak mahu menarik perhatian tetapi masih ingin tahu dan mencuri dengar. Ayat-ayat dalam bahasa Jerman dan Inggris silih berganti, diselangi dengan bahasa Melayu yang perlahan dari juru bahasa. Seketika kemudian, suara Puan Sri Dahlia menjadi tegang. Kenapa terjemahannya lambat sangat? Maksud pembentangan saya jadi lain sama sekali. Pihak delegasi Jerman mula berbisik-bisik, salah seorang daripada mereka berdiri menunjukkan rasa tidak puas hati yang jelas. Perisian terjemahan mengalami ralat paparan, manakala juru bahasa yang seorang lagi menjadi begitu keliru sehingga ayat-ayatnya menjadi tunggang langgang. Jantung Aisyah berdebar kencang mendengarnya. Dia perasan beberapa perkataan yang salah dengan turuk yang pernah dipelajarinya. Satu bahagian pembentangan menyebut, kami mengutamakan ketelusan dalam aliran dana, tetapi terjemahannya menjadi, kami akan menyembunyikan struktur kos dalaman kami. Tidak perlu menjadi pakar untuk faham, kesilapan ini boleh membunuh keseluruhan urus niaga.
Di tengah-tengah kekalutan itu, satu suara tiba-tiba kedengaran dari arah koridor. Aisyah tahu bahasa Jerman. Semua orang berpaling. Ia suara Abang Badrul, pengawal keselamatan yang bertugas di tingkat itu, yang pernah melihat Aisyah membaca buku bahasa Jerman semasa shift malam. Pintu dibuka, Puan Sri Dahlia memandang keluar sambil mengerutkan dahi. Siapa yang cakap tadi? Abang Badrul menunduk sambil menuding ke arah Aisyah yang berdiri serba salah. Makcik cleaner nih Puan Sri, dia belajar bahasa Jerman. Seluruh bilik menahan nafas. 1 saat, 2 saat, kemudian Puan Sri Dahlia tergelak sinis, penuh dengan ejekan. Kalau kamu boleh terjemahkan mesyuarat ni, saya hadiahkan kamu kereta di parkir bawah. Mercedes model baru, berani tak? Gelak tawa meletus, kedengaran decitan dari Cik Hidayah. Kalau ini jadi drama TV pun saya percaya. Aisyah memandang tepat ke arah Puan Sri Dahlia. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan. Satu anggukan, ringan seperti angin, tetapi berat seperti guruh. Puan Sri Dahlia sedikit tergamam, dia tidak menyangka wanita itu akan mengangguk. Baik, masuk. Duduk di kursi penterjemah itu, terjemahkan. Seluruh dewan seakan-akan sesak nafas. Aisyah melangkah masuk, tangannya masih berbau cecair pencuci lantai, tetapi dari mulutnya keluar ayat-ayat bahasa Jerman yang jelas, tajam dan penuh keyakinan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, izinkan saya menyambung bahagian penterjemahan yang tergendala tadi. Kandungan sebentar tadi mempunyai kesilapan. Izinkan saya membuat pembetulan. Salah seorang delegasi Jerman membulatkan matanya, berbisik dalam bahasa ibundanya. Dia bercakap dengan logat selatan Jerman. Adakah dia orang tempatan? Satu plot twist yang tidak dijangka. Tepukan pertama mula kedengaran. Aisyah tidak berhenti menggigil, tetapi hatinya terasa tenang luar biasa. Kerana selama bertahun-tahun, buat pertama kalinya, dia bukan lagi sebuah bayang-bayang. Dia sedang berdiri di tengah-tengah cahaya, dan tiada siapa boleh memandang rendah padanya lagi. Ini barulah permulaan, tetapi semua orang dapat merasakan cerita ini tidak akan berakhir seperti sebuah jenaka. Ia sedang berubah menjadi sebuah legenda. Sejurus selepas anggukan yang membuatkan seluruh bilik musyawarah terpegun, suasana menjadi begitu tegang, seolah-olah boleh dipotong dengan pisau. Setiap pasang mata tertumpu ke arah pekerja pembersihan yang kini duduk di hadapan mikrofon jurubahasa. Ada yang ragu-ragu, ada yang tersenyum sinis, malah ada yang berpaling dan berbisik dalam bahasa Inggris, menganggap ini hanyalah gimik murahan. Tetapi Puan Sri Dahlia tidak berkata apa-apa. Beliau hanya berpeluk tubuh sambil mengangkat kening, menunggu dengan pandangan penuh cabaran seorang yang sudah berpuluh tahun bergelumang dalam dunia perniagaan antara bangsa. Aisyah tahu, hanya satu ayat yang salah. Dia bukan sahaja akan kehilangan peluang ini, malah mungkin akan dipecat serta-merta. Tetapi dia juga tahu, jika dia tidak merebut peluang ini, mungkin seumur hidupnya dia tidak akan dapat keluar dari bayang-bayang seorang tukang cuci. Dia menarik nafas dalam-dalam, menyingkirkan segala kebisingan di sekelilingnya, dan memulaikan. Sehr geehrte Damen und Herren, seluruh delegasi Jerman terkejut seketika. Salah seorang daripada mereka mengangguk perlahan. Seorang lagi mula membelek semula nota-notanya. Dalam beberapa saat pertama, Aisyah mengulangi kandungan yang telah salah diterjemahkan tadi dan serta-merta membetulkannya dengan tepat setiap perincian. Encik Nordin, salah seorang pembantu Puan Sri Dahlia, mencondongkan badannya dan berbisik. Logatnya sempurna seperti penutur asli, malah logat dari wilayah Bavaria. Dia belajar di mana agaknya? Tiada siapa yang menjawab, kerana tiada siapa yang tahu. Selepas 15 minit yang tegang, keadaan mula berubah. Aisyah bukan sahaja menterjemah dengan tepat apa yang dibentangkan oleh Puan Sri Dahlia, malah turut menjelaskan istilah teknikal yang sebelum ini membuatkan kedua-dua jurubahasa tadi keliru. Apabila Puan Sri Dahlia menyebut tentang peruntukan aliran dana mengikut suku tahunan kewangan,
Aisyah menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman dengan istilah yang begitu tepat, sehingga Encik Frank, ketua delegasi, terus duduk tegak dan mengangguk berulang kali. Endlich jemand, der unsere Sprache spricht. Akhirnya, ada juga orang yang faham apa yang mereka katakan. Tetapi, di saat semuanya kelihatan mula berjalan lancar, satu lagi masalah berlaku. Tepat ketika Aisyah sedang menerjemahkan bahagian strategi transformasi digital fasa kedua, skrin proyektor di belakang berkelip-kelip, lalu menjadi gelap. Sistem kuasa sandaran tidak sempat diaktifkan. Lampu di dalam bilik masih menyala, tetapi proyektor dan semua data pembentangan padam. Mustahil, baru saja diperiksa, kata seorang kaki tangan teknikal dengan cemas. Adakah ini disengajakan? Suara Puan Sri Dahlia menjadi rendah. Matanya melirik ke arah barisan kerusi kaki tangan. Dalam sekelip mata, seluruh bilik menjadi kelam kabut. Semua rancangan pembentangan visual gagal. Semua maklumat dan angka hilang. Tiada siapa tahu apa yang perlu dilakukan. Dan kemudian, untuk kali kedua pada pagi itu, Aisyah berdiri. Maafkan saya ada mencetak salinan sandaran. Jika tidak keberatan, saya boleh bantu. Apa? Puan Sri Dahlia sedikit mengerutkan dahi. File PDF pembentangan ini saya simpan semasa membersihkan bilik semalam. Kerana ingin tahu, saya muat turun untuk dibaca. Saya cetak 2 salinan di bilik pengawal untuk belajar. Seluruh bilik terdiam. Seorang pekerja pembersihan mencetak dokumen strategi dalaman? Tetapi apa yang lebih mengejutkan mereka, ialah dia melakukannya bukan untuk dijual, dikongsi, atau mengintip, tetapi untuk belajar. Untuk belajar, bawa ke sini, kata Puan Sri Dahlia ringkas. Aisyah mengeluarkan salinan cetak yang jelas, membentangkan setiap carta dalam bahasa Jerman, sambil menterjemah dan menjelaskan semula berdasarkan ingatannya. Dia menunjuk setiap butiran dengan tangannya, dengan suaranya, dengan matanya. Sebuah musyawarah yang hampir gagal diselamatkan oleh seorang pekerja pembersihan tanpa sebarang jawatan. Semakin lama, wakil-wakil dari Jerman tidak lagi memandang Puan Sri Dahlia. Sebaliknya, mula berinteraksi secara terus dengan Aisyah. Mereka bertanya lebih lanjut, berbincang, memberi maklum balas, semuanya dalam bahasa Jerman, dan Aisyah dengan tenang menjawab satu persatu. Selepas lebih sejam, mesyuarat pun berakhir. Salah seorang warga Jerman berkata dalam bahasa Inggris kepada Puan Sri Dahlia, Anda patut pertimbangkan untuk memasukkan beliau ke dalam pasukan perunding utama. Kami percayakan beliau. Bilik itu sepi. Puan Sri Dahlia tidak berkata apa-apa. Beliau hanya memandang Aisyah lama. Di matanya tiada lagi pandangan rendah, sebaliknya emosi yang bercampur baur antara terkejut, kagum dan waspada. Apabila Aisyah menunduk meminta izin untuk beredar, beliau tiba-tiba berkata, Cik Aisyah, tunggu sekejap. Seluruh bilik senyap serta-merta. Beliau berjalan mendekatinya, mengeluarkan kunci kereta dari poket kotnya dan menggoncangnya perlahan. Ditanan. Kamu ingat apa yang saya katakan? Aisyah belum sempat bertindak balas, Abang Badrul hampir menjerit. Cik Hidayah ternganga, seolah-olah tertelan bobola mutiara yang terlalu besar. Saya cuma rasa saya buat kerja yang sepatutnya, kata Aisyah perlahan, kedua-dua tangannya dirapatkan di hadapan perut. Tidak, kamu buat lebih daripada itu, kata Puan Sri Dahlia, lalu berpaling kepada semua orang. Siapa di dalam bilik ini yang fikir seorang pekerja pembersihan boleh menyelamatkan satu urus niaga berjuta dolar? Saya tidak, tapi dia berjaya melakukannya. Beliau menghulurkan kunci di hadapan Aisyah. Kereta diparkir B2, saya hadiahkan pada kamu. Tiada siapa mampu berkata apa-apa. Aisyah tidak menyambutnya. Dia berundur selangkah, memandang Puan Sri Dahlia dan berkata dalam bahasa Jerman, Terima kasih, Puan, tapi saya hanya akan menerimanya jika saya boleh gunakannya untuk datang bekerja secara rasmi di syarikat ini, dalam jawatan yang sesuai dengan kebolehan saya. Satu lagi kejutan, tepat pada masa yang tidak dijangka. Puan Sri Dahlia ketawa, buat pertama kalinya pada hari itu. Senyuman yang ikhlas, bukan sinis, bukan kemenangan, hanya kekaguman. Kamu lebih bijak daripada yang saya sangka.
Dan kemudian, di hadapan seluruh bilik mesyuarat, Puan Sri Dahlia menghulurkan tangannya. Selamat datang ke kumpulan Suria, Cik Aisyah, pembantu bahasa merangkap penganalisis pasaran Jerman. Aisyah mengangguk. Kali ini tiada siapa yang terpegun. Mereka berdiri dan bertepuk tangan. Bunyi tepukan bergema seolah-olah memecahkan segala prasangka, seperti satu permulaan yang baru. Manakala Aisyah hanya tersenyum nipis, bukan kerana kereta itu, tetapi kerana buat pertama kalinya orang melihat seorang pekerja pembersihan dengan nilai dirinya yang sebenar. Petang itu, Aisyah pulang ke bilik sewanya yang kecil di sebuah lorong sempit di kawasan Kerinci. Bilik itu tidak sampai 10 meter persegi, hanya muat sebuah katil, sebuah meja kayu lama, dan satu sudut dapur kecil. Di dinding tergantung kalender lama yang usang, di bawahnya sehelai ijazah kelas pertama dalam bidang bahasa Jerman dari Universiti Malaya yang diplastik dengan cermat. Dia duduk di tepi tingkap, memandang cahaya senja keemasan yang menembusi celah langsir. Di dalam hatinya, bukanlah keterujaan seseorang yang bakal dihadiahkan kereta, tetapi rasa bimbang yang tidak menentu. Adakah ini benar, atau hanya satu ujian? Teleponnya tiba-tiba berdering, nombor yang tidak dikenali. Aisyah menjawab, "Cik Aisyah, saya Hairi, pembantu Puan Sri Dahlia. Esok pukul 8 pagi, Cik dijemput ke pejabat di tingkat 12 untuk urusan pertukaran jabatan." Pertukaran jabatan? Aisyah hampir tidak percaya. Betul, mulai esok, Cik akan bekerja sebagai pembantu bahasa, buat sementara waktu bertanggungjawab untuk komunikasi dengan rakan niaga dari Jerman. Gaji percubaan RM3.500 boleh dirunding semula selepas penilaian. Dia terdiam seketika. Tekaknya terasa sebak. Bukan kerana wang, tetapi kerana bertahun-tahun dia dipandang rendah, diejek, dianggap sebagai graduan yang akhirnya hanya menjadi tukang cuci. Kini, hanya selepas 1 pagi, takdirnya telah berubah. Tetapi segalanya belum tentu berjalan lancar. Pagi keesokannya, apabila Aisyah melangkah masuk ke pejabat di tingkat 12, suasananya terasa dingin, seolah-olah penghawa dingin dipasang pada suhu 16 darjah. Pandangan mata kaki tangan yang sedang bekerja serentak beralih ke arahnya. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum sinis. Kak Aisyah, kerja sini pula ke? Seorang gadis berkot pejabat bertanya, suaranya melayang seperti angin lalu. Mungkin sebab PR bagus semalam kot, tak kalah lepas mop lantai terus jadi pembantu. Kedengaran tawa kecil dari belakang. Aisyah mendengar semuanya, tetapi tidak menjawab. Dia berdiri di hadapan pintu bilik mesyuarat, mengetuk perlahan 3 kali, lalu melangkah masuk. Di dalam bilik, Puan Sri Dahlia sedang bermesyuarat dengan pasukan strategi. Abang Badrul dan beberapa ketua jabatan peringkat pertengahan turut berada di situ. Puan Sri Dahlia memberi isyarat agar Aisyah duduk, suaranya dingin. "Ini Cik Aisyah. Mulai hari ini, dia akan membantu saya menterjemah dan menyusun dokumen kerjasama dengan rakan niaga Jerman. Sesiapa yang tidak berpuas hati, boleh keluar." Seluruh bilik senyap. Aisyah membuka komputer ribanya, mengeluarkan dokumen, bersedia untuk bekerja. Tetapi belum sampai 10 minit dia duduk, pintu terbuka dan seorang wanita pertengahan umur dengan rambut ikal mayang melangkah masuk. Matanya melirik pantas ke arah Aisyah sebelum beralih kepada Puan Sri Dahlia. "Kak Dahlia, bagi saya seminit." Suara wanita itu lembut, tetapi tajam. "Zaleha, ada apa-apa, cakap saja." Wanita itu, Puan Zaleha, ialah pengarah sumber manusia syarikat, juga sepupu ipar Puan Sri Dahlia dan secara tidak rasmi memegang kuasa dalam penempatan kaki tangan. "Kak Dahlia, saya tak campur tangan dalam hal kepakaran, tapi tindakan membawa seorang pekerja pembersihan menjadi pembantu tanpa temuduga, tanpa ujian, akan mencipta satu duluan yang sangat berbahaya. Seluruh sistem pengambilan pekerja akan terjejas." Suasana di dalam bilik menjadi tegang. Puan Sri Dahlia tersenyum hambar. "Jadi, awak nak kata saya salah?" "Saya cuma harap akak pertimbangkan semula. Saya rasa lebih baik kita biarkan dia kembali ke jawatan lamanya sehingga ada fail yang lengkap untuk penilaian."
Aisyah memandang kedua-dua wanita itu, seorang memegang kuasa, seorang lagi memegang pintu masuk dan keluar. Dan tanpa menunggu Puan Sri Dahlia bertindak balas, Aisyah berdiri. "Maafkan saya, boleh saya katakan sesuatu?" Seluruh bilik berpaling ke arahnya. "Saya sudah bekerja di sini hampir setahun. Walaupun sebagai tukang cuci, saya sentiasa datang tepat pada masanya, tidak pernah mengambil cuti mengejut. Dalam tempoh itu, saya belajar sendiri bahasa Jerman, belajar tentang perniagaan menggunakan dokumen syarikat kerana saya mahu maju. Saya tidak meminta layanan istimewa. Jika perlu menduduki peperiksaan atau ujian kebolehan, saya bersedia." Puan Zalehah tersenyum nipis. Belajar sendiri dan diuji adalah dua perkara yang berbeza. Aisyah mengangguk. "Kalau begitu, silakan berikan ujian. Jika saya gagal, saya akan kembali ke jawatan lama saya." Satu cabaran baru sahaja dilontarkan. Yang menghairankan, Puan Sri Dahlia bersetuju. "Bagus, esok jam 2 petang, kamu akan menduduki ujian percubaan penterjemahan 2 hala dan menulis laporan analisis ringkas dalam bahasa Jerman. Panel penguji terdiri daripada 3 orang, termasuk wakil dari rakan niaga Jerman. Satu cabaran sebenar. Bukan gimik, bukan hadiah kereta kerana emosi seketika, tetapi satu penilaian yang tulen. Dan kali ini, jika Aisyah gagal, tiada siapa yang akan membelanya." Malam itu Aisyah tidak tidur. Dia belajar sehingga pagi, mengulang kaji pengetahuan dan melatih refleks pertuturannya. Buku-buku notanya penuh dengan tulisan. Rakaman audio dari persidangan diputar berulang kali. Dia tahu esok bukan sekadar ujian, tetapi peluang terakhir untuk membuktikan bahawa seorang pekerja pembersihan juga boleh melangkah ke dunia yang disangka hanya untuk mereka yang memakai kot dan kasut berkilat. Suasana tegang menyelubungi tingkat 12 apabila jam menunjukkan pukul 1.55 petang. Bilik mesyuarat hari ini tidak diterangi lampu hangat seperti biasa. Sebaliknya, cahaya putih yang tajam menampakkan setiap pandangan yang menguji. Aisyah duduk senyap di satu sudut. Di hadapannya sebuah komputer riba yang telah dipasang perisian penterjemahan dui bahasa dan satu set soalan ujian yang masih dimeterai. Tepat jam 2, 3 orang melangkah masuk. Seorang ialah Encik Friedhelm, pengarah serantau Asia Tenggara dari Hanotech, rakan niaga besar kumpulan Suria. 2 lagi ialah Puan Zalehah dan seorang profesor bahasa dari Institut Goethe Malaysia yang dijemput untuk memastikan keadilan. Puan Zalehah berkata ringkas, "Mula." Bahagian pertama ialah ujian mendengar, satu rakaman audio selama 2 minit dalam bahasa Jerman mengenai strategi sumber manusia sebuah syarikat teknologi dalam krisis ekonomi. Aisyah memakai fon kepala, memejamkan mata selama 3 saat, kemudian mula mencatat nota ringkas. Apabila rakaman tamat, dia membacakan semula terjemahannya dalam bahasa Melayu. Suasana senyap sunyi. Encik Friedhelm mengangguk, bertukar beberapa ayat dengan profesor di sebelahnya dalam bahasa Jerman. Profesor itu hanya mengangkat bahu. Tepat sehingga ke nuansanya, budak ini bukan calang-calang. Bahagian kedua ialah terjemahan lisan secara langsung. Puan Zalehah melangkah ke hadapan, berlakon seolah-olah dalam satu mesyuarat antara kepimpinan kumpulan Suria dan Hanotech. Aisyah akan memainkan peranan sebagai jurubahasa. Ini bahagian yang paling sukar. Bukan sahaja perlu memahami bahasa, tetapi juga konteks dan menyesuaikan nada serta gaya penyampaian. Puan Sri Dahlia, yang tanpa disedari telah muncul di kerusi paling belakang, memerhati dengan teliti. Puan Zalehah berkata dalam bahasa Melayu dengan nada yang sedikit angkuh, "Kami amat menghargai teknologi Hanotech, tetapi kos operasi perisiannya jauh melebihi jangkaan. Kami cadangkan pengurangan sebanyak 20%. Aisyah berpaling kepada Encik Friedhelm dan menterjemahkan ayat itu dalam bahasa Jerman. Tetapi dia tidak hanya menterjemah secara kasar, sebaliknya menyesuaikannya mengikut gaya korporat Jerman yang sopan. Kami amat menghargai nilai teknologi yang dibawakan. Walau bagaimanapun, setelah proses penggunaan, kami dapati kos operasinya lebih tinggi daripada yang diunjurkan.
Adakah mungkin untuk kita mempertimbangkan satu option yang lebih optimum dari segi keuangan? Encik Friedhelm tersenyum menjawab dalam bahasa Jerman. Kami bersedia untuk berunding semula jika pihak anda boleh memberi komitmen kepada tempoh kontrak yang lebih panjang. Aisyah menterjemahkannya semula dengan tepat mengikut bahasa perniagaan. Simulasi itu berlangsung selama hampir 20 minit. Akhirnya, bahagian penulisan meminta Aisyah menyediakan satu laporan analisis ringkas dalam bahasa Jerman yang menerangkan risiko penggunaan perisian Hanotek untuk data dalaman. Aisyah menulis dengan lancar tanpa henti. Apabila dia menyerahkan kertas jawapannya, Encik Friedhelm memandangnya dengan penuh kagum, lalu berpaling kepada Puan Sri Dahlia. Dia sangat berpotensi dan sangat bijak. Puan Zaleha masih mengekalkan wajah dinginnya, tidak menunjukkan sebarang emosi, tetapi sekilas rasa keliru di matanya, terserlah apabila profesor itu berkata, "Saya telah menanda beratus-ratus kertas ujian kemasukan untuk bidang penterjemahan. Jarang sekali ada yang dapat mengekalkan ketenangan dan ketepatan seperti dia." Seorang kaki tangan membawa masuk dulang minuman, secara tidak sengaja berbisik kepada rakan di luar koridor. "Hebat betul makcik cleaner ni, baru semalam sapu koridor." Aisyah mendengarnya, tidak sedih dan tidak juga gembira. Dia tahu manusia memerlukan masa untuk mengubah pandangan, terutamanya apabila dia bangkit dari kedudukan yang pernah mereka pandang rendah. Apabila semua orang mula mengemas, Puan Sri Dahlia tiba-tiba bersuara. "Ada satu perkara yang saya belum jelaskan dari hari itu." Ayat kalau boleh terjemah, saya hadiahkan kereta, bukan jenaka, tetapi ia juga bukan satu-satunya ganjaran. Seluruh bilik terdiam. Beliau memandang Aisyah. "Jika kamu lulus penilaian hari ini, yang saya percaya kamu sudah lakukannya, saya bukan hanya akan hadiahkan kereta, saya mau melantik kamu sebagai penasehat strategik untuk jabatan hubungan luar, bertanggung jawab utama untuk urus niaga kerjasama berbahasa Jerman. Gaji permulaan 3 kali ganda dari yang lama, kuasa setara dengan ketua jabatan." Bisikan mula kedengaran. Aisyah hampir tidak percaya. "Kenapa saya?" dia bertanya. Puan Sri Dahlia berdiri, memandang tepat ke matanya. "Kerana kamu membuatkan saya menilai semula cara seluruh syarikat ini menilai seseorang. Kerana kamu melakukan perkara yang tiada siapa berani, melangkah keluar dari kotak stereotip dan membuktikannya dengan kebolehan sebenar." Satu tepukan gemuruh kedengaran dari mereka yang pada umumnya ragu-ragu. Malah Puan Zaleha tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam-diam berpaling dan berlalu pergi. Hari itu Aisyah keluar lewat dari pejabat. Langit Kuala Lumpur hujan, tetapi kali ini dia tidak berjalan kaki pulang ke bilik sewanya. Sebuah kereta serba baru berwarna putih mutiara menunggunya di hadapan pintu, dan di tangannya ialah kontrak rasmi dengan tanda tangan Puan Sri Dahlia sendiri. Dia memandang langit malam dan tersenyum nipis. Bukan kerana sebuah kereta atau jawatan, tetapi kerana akhirnya dia telah berjaya menterjemahkan hidupnya sendiri ke satu bab yang baru. Pagi keesokannya, seluruh bangunan kumpulan surya seolah-olah ditiup angin baru. Cerita tentang pekerja pembersihan yang memenangi kereta hasil satu anggukan tersebar ke setiap sudut. Dari pengawal keselamatan, ke bilik pentadbiran, malah sehingga ke ruang istirahat di tingkat 10 yang biasanya hanya berbau kopi dan bunyi papan kekunci. Tetapi tidak semua orang gembira. Tepat di tingkat 12, di mana terletaknya pejabat operasi strategik, Puan Zaleha yang pernah menjadi ketua bahagian penterjemahan, berjalan mundar-mandir di pejabatnya, seperti harimau yang cedera. Walaupun luaran masih dingin, di dalam hatinya mendidih rasa diperlekehkan. Beliau sudah bekerja di situ lebih 15 tahun, pernah menguruskan banyak kontrak antarabangsa, dan dianggap sebagai ikon profesional dalam bidang bahasa korporat. Tindakan Puan Sri Dahlia melantik Aisyah sebagai penasihat strategik, malah memujinya secara terbuka di hadapan rakan niaga, tidak ubah seperti satu tamparan hebat kepada kedudukannya. Budak tu tak mungkin boleh naik cepat macam ni, hanya sebab pandai menterjemah. Puan Zaleha menggumam, mesti ada sesuatu yang tak kena.
dan beliau mula mencari jalan untuk membongkar segalanya. Petang itu, beliau meminta Jabatan Sumber Manusia menyediakan fail pribadi Aisyah dengan alasan untuk menilai semula standar pelantikan. Di dalam fail itu, beliau menemui sesuatu yang membuatkan matanya bersinar. Aisyah pernah berhenti belajar separuh jalan di Universiti Malaya kerana masalah keuangan, kelayakan yang tidak lengkap, satu kelemahan. Beliau segera menghubungi kenalannya di bahagian perundangan. Awak tolong periksa, polisi syarikat benarkan tak seseorang yang belum tamat ijazah memegang jawatan penasihat strategik? Orang di hujung talian teragak-agak. Dari segi peraturan dalaman, biasanya jawatan itu memerlukan ijazah, tapi kalau pengerusi lembaga pengarah sendiri yang tanda tangan surat lantikan, ia tetap sah. Beliau meletakkan telefon, tersenyum sinis. Pada masa yang sama, Aisyah berada di sebuah bilik mesyuarat kecil di tingkat 9, bersedia untuk sesi kerja pertamanya dengan Jabatan Hubungan Luar. Dia langsung tidak tahu tentang rancangan yang sedang diatur di atas. Aisyah, ada telefon untuk awak. Seorang penyambut tetamu berlari menghampirinya, menghulurkan telefon meja. Hello, saya dengar. Suara Puan Zaleha kedengaran manis luar biasa. Boleh awak naik ke bilik saya sekejap? Ada beberapa perkara saya nak kongsi sebelum awak mulakan kerja baru. Aisyah sedikit terkejut, tetapi tetap bersetuju. Bilik Puan Zaleha berbau minyak wangi yang kuat dan udaranya dingin. Beliau menunjuk ke arah kerusi di hadapannya, lalu menuangkan secawan teh panas untuk Aisyah. Saya tak nafikan awak berbakat, tapi syarikat ada peraturan, dan saya perlu pastikan semua orang dilayan adil. Aisyah mengangguk. Ya, saya faham. Awak belum tamat ijazah, kan? Puan Zaleha memandang tepat, seperti sebilah pisau yang menusuk kelemahan. Aisyah terdiam. Dia tidak sangka wanita itu akan mengiasat failnya begitu teliti, tetapi dia tidak menunjukkan rasa gentar. Ya, saya pernah berhenti belajar untuk bantu ibu saya jual sayur di pasar Cokit, tapi saya tak rasa itu membuatkan nilai saya kurang berbanding orang lain. Puan Zaleha tersenyum sinis. Mungkin, tapi peraturan tetap peraturan, dan ada orang yang menghabiskan berpuluh tahun belajar dan bekerja untuk dapatkan kedudukan ini. Awak rasa apa reaksi mereka? Ayat itu seperti satu serangan psikologi yang berat, tetapi Aisyah menjawab dengan tenang. Saya tahu, dan saya tak minta sesiapa berikan tempat untuk saya. Saya cuma nak buktikan kebolehan sebenar tidak terletak pada sekeping sijil. Suasana menjadi tegang. Tiba-tiba, pintu bilik terbuka. Puan Sri Dahlia melangkah masuk. Beliau telah berdiri di luar mendengar keseluruhan perbualan. Saya pernah fikir Puan Zaleha adalah orang yang faham di mana letaknya keadilan, kata Puan Sri Dahlia, suaranya rendah tetapi tegas. Tapi nampaknya saya silap. Beliau berpaling kepada Aisyah, berkata dengan kuat agar semua kaki tangan di luar koridor boleh mendengar. Saya yang tanda tangan surat lantikan, saya yang bertanggung jawab, dan saya mahu umumkan perkara ini. Aisyah bukan sahaja cukup berkebolehan, malah dia adalah model baru untuk polisi sumber manusia syarikat kita. Berdasarkan kebolehan, bukan latar belakang. Puan Zaleha tergamam, tetapi kejutan itu tidak berhenti di situ. Puan Sri Dahlia mengeluarkan satu fail. Saya ada satu lagi perkara. Semalam selepas penilaian, pihak Hanotek telah menghantar surat cadangan. Mereka mau menjemput Aisyah ke Jerman untuk menyertai proyek kerjasama penterjemahan strategi selama 6 bulan. Semua kos ditanggung oleh mereka. Seluruh pejabat seakan-akan menahan nafas. Awak setuju? Puan Sri Dahlia bertanya. Aisyah hampir tidak mampu berkata-kata. Dia menunduk, matanya bergenang. Saya perlu telepon tanya ibu saya dulu. Semua orang ketawa dan bertepuk tangan seperti guru. Hanya Puan Zaleha yang diam, wajahnya pucat lesi. Semua perancangannya hancur dengan satu ayat, saya yang bertanggung jawab. Buat pertama kalinya, selepas bertahun-tahun, Puan Zaleha merasa dia berada di pihak yang salah.
Dan yang paling pahit ialah dikalahkan oleh seorang gadis pekerja pembersihan tanpa ijazah, tanpa hubungan, hanya dengan keyakinan. Tengah hari itu, matahari Kuala Lumpur tidak sepanas beberapa hari sebelumnya. Awan berarak perlahan melintasi bangunan kumpulan surya. Tetapi di dalam lobi, suasana masih tebal dengan sisa pengumuman pagi tadi. Kisah pekerja pembersihan yang dijemput ke Jerman hampir menjadi topik utama perbualan semua kaki tangan, dari pengawal keselamatan, juru teknik, hingga kebahagiaan perniagaan. Bagi Aisyah, selepas melepaskan diri dari ucapan tahniah, dia duduk senyap di sudut ruang rehat, tangannya memegang telefon bimbit lama, terketar-ketar menekan nombor. "Mak," suara di hujung talian, Makcik Halimah terus sebak. "Aisyah, kenapa suara kamu bergetar? Ada apa-apa ke?" "Tak ada apa, Mak. Berita gembira. Con dapat jemputan pergi Jerman." Makcik Halimah terdiam beberapa saat. Setitis air mata panas mengalir di pipinya. "Betul ke, Nak? Ya Allah, Mak gembira sangat. Kamu hebat, Nak. Mak bangga dengan kamu." "John pergi 6 bulan, tapi semua kos ditanggung, Mak. John akan cuba tak kecewakan semua orang." "Mak percaya kamu, tapi ingat jaga kesihatan ya. Dimanapun kamu berada, Mak doakan kamu selamat." Aisyah menggenggam erat telefonnya, mengangguk tanpa mampu berkata-kata. Petang itu, Puan Sri Dahlia memanggil Aisyah ke biliknya secara pribadi. Suasana bilik pengerusi hari ini sedikit berbeza. Di atas meja terletak sebuah kotak kayu berukir halus. Di dalamnya berkilauan kunci kereta. "Aisyah, sebelum kamu ke Jerman, saya ada hadiah nak berikan." Aisyah membulatkan matanya. Belum sempat bertindak balas, Puan Sri Dahlia sudah menolak kotak itu ke arahnya. "Saya pernah berjanji, sesiapa yang boleh terjemahkan kontrak hari itu, saya akan hadiahkan sebuah kereta. Masa itu, saya cuma cakap untuk menguji semua orang. Tapi kamu berjaya, dan bukan sekadar menterjemah, kamu selamatkan syarikat dari satu urus niaga yang berisiko. Saya tunaikan janji saya." Aisyah terpegun. Dia berdiri kaku. Puan Sri betul-betul hadiahkan kereta ni pada saya?" "Ya, kereta itu aset, tapi kepercayaan itu modal yang paling berharga. Kamu dah buktikan perkara itu." Dia menunduk dalam-dalam, air matanya menitis, kedua-dua tangannya yang menggigil menyambut kotak kayu itu. Tetapi Puan Sri Dahlia belum berhenti di situ. "Ada satu lagi perkara yang saya belum ceritakan." Beliau berdiri, berjalan ke arah tingkap, matanya memandang jauh. "Dulu, saya pernah jadi budak jual roti di Pudu Sentral. Tiada siapa sangka saya akan berjaya. Tapi seorang lelaki memberi saya satu peluang, satu beasiswa, hanya kerana saya boleh jawab satu soalan dalam bahasa Perancis." Aisyah mengangkat mukanya. "Saya bukan bersimpati dengan kamu, tapi saya nampak imej saya yang dulu dalam diri kamu. Sepasang mata yang tidak mahu kalah, tulang belakang yang tidak pernah tunduk pada ketidakadilan, dan satu anggukan yang tegas seperti membelah air." Aisyah menggenggam erat tangannya, hidungnya terasa pedih. "Puan Sri, saya tak akan kecewakan Puan Sri, saya janji." Mereka berdua saling berpandangan, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Sebaik sahaja Aisyah melangkah keluar dari bilik, satu panggilan telefon masuk ke pejabat Puan Sri Dahlia. "Ya, saya Peguam Taufik yang menguruskan perundangan projek kerjasama antarabangsa. Saya baru terima email dari pihak Hanotek. Mereka minta syarat tambahan dalam kontrak. Selepas tamat program 6 bulan, jika Aisyah bersetuju, mereka akan tawarkan dia bekerja secara tetap dengan gaji permulaan €8,000 sebulan." Puan Sri Dahlia mengecilkan matanya, tersenyum nipis. Perkara ini tak boleh dirahsiakan lama. Pada masa yang sama, di sebuah kedai nasi lemak berhampiran Pasar Chowkit, Makcik Halimah, Ibu Aisyah, sedang duduk bersama beberapa orang peniaga kecil di situ. "Tahu tak, anak saya si Aisyah tu sekarang dah terkenal satu syarikat. Dia terjemahkan satu kontrak bahasa asing untuk bos dia yang orang nak tipu beratus juta tu." Orang ramai mula berkerumun. "Ya ampun, tak sangka budak kurus kering yang hari-hari pergi cuci tandas tu hebat macam tu."
Itulah orang kata, bukan semua yang pakai kemeja bertali leher tu ada ilmu, seorang makcik lain menyampuk. Orang yang ada hati dan akal, pergi mana-mana pun akan bersinar macam emas. Makcik Halimah tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya tersenyum, senyuman yang paling berseri sepanjang 20 tahun yang lalu. Petang itu juga, apabila Aisyah melangkah keluar dari lobi, semua orang di syarikat berkerumun untuk mengambil gambar bersama kereta baru yang dihiasi reben merah. Tetapi yang membuatkan semua orang kagum bukanlah kereta itu, tetapi pemandunya. Aisyah memegang kunci, tetapi memberikannya kepada Pak Cik Hamid, pengawal keselamatan berusia lebih 60 tahun, untuk memandu uji terlebih dahulu. Pak Cik orang pertama yang hantar saya pergi kerja setiap pagi, ingat tak? Sekarang, saya jemput Pak Cik pusing satu pusingan sebagai tanda balas budi. Pak Cik Hamid sebab, tangannya yang terketar-ketar diletakkan di atas tereng. Seluruh orang ramai bertepuk tangan dan bersorak. Kisah yang seakan-akan dongeng itu mula tular di media sosial apabila seorang kaki tangan merakam detik itu dan memuat naiknya dengan caption, "Bukan semua yang pegang kunci itu pemenang, tapi orang yang dapat memegang hati semua orang, itulah kemenangan yang abadi." Pesawat meninggalkan landasan, merentasi langit lapangan terbangsa Kuala Lumpur pada satu pagi Mei yang cerah. Melalui tingkap, Aisyah melihat bandaraya semakin mengecil dalam cahaya fajar. Jalan-jalan yang pernah menjejak langkahnya kini hanya garisan halus di bawah awan. Matanya bergenang, bukan kerana takut atau bimbang, tetapi kerana tahu dia bakal melangkah ke satu perjalanan yang sama sekali baru, membawa bersamanya impian yang pernah terkubur di bawah penyapu dan mop. Penerbangan selama hampir 12 jam itu, bagi Aisyah adalah masa untuk dia merenung kembali setiap liku hidupnya. Dari gadis peniaga sayur di kampung yang datang ke bandar menjadi pekerja pembersihan, hidangan nasi yang dimakan tergesa-gesa di bawah tangga, tidur yang tidak lena di bilik sewa yang tidak sampai 10 meter persegi, dan pandangan kasihan orang lain yang sudah terlalu biasa sehingga dia tidak lagi merasa sedih. Tiba di lapangan terbang Frankfurt, gadis kecil dengan rambut diikat kemas itu berjalan dengan yakin di tengah-tengah lapangan terbang antara bangsa yang luas. Wakil Hanotek sudah menunggu dengan papan tanda yang tertera namanya. Lelaki Jerman yang tinggi dan sopan itu menunduk sedikit memberi salam kepada Aisyah, kemudian dengan cermat membantunya membawa bagasi. Aisyah tersenyum dan menunduk balas, satu isyarat biasa orang Malaysia yang membuatkan delegasi penyambut itu sedikit terkejut. Hari-hari pertama di Jerman bukanlah mudah. Bahasa, zon masa, gaya kerja, dan kesejukan yang menggigit pada mulanya membuatkan Aisyah letih. Tetapi berbeza dengan mereka yang datang melalui jalan yang sudah terbentang, Aisyah datang dengan kaki ayam, dengan tekad dan akalnya sendiri. Setiap lukisan teknikal, setiap slide pembentangan, setiap musyawarat adalah peluang untuk dia membuktikan dia tidak kurang hebatnya. 2 bulan kemudian, pihak pengurusan Hanotek menganjurkan satu seminar dalaman di mana pelatih-pelatih dikehendaki membentangkan ide penambahbaikan operasi untuk satu proyek sebenar. Aisyah adalah orang terakhir yang membentang. Apabila dia melangkah ke atas pentas, ramai orang Jerman masih menganggapnya hanya seorang juru bahasa. Tetapi, apabila slide memaparkan tajuk dalam bahasa Jerman dan dia mula menerangkannya dengan tata bahasa yang lancar, pandangan ragu-ragu bertukar menjadi terkejut. Tepukan gemuruh bergema apabila dia menamatkan pembentangannya. Pengarah teknikal syarikat, seorang yang terkenal garang, berdiri dan berjalan mendekati Aisyah, menghulurkan tangan untuk berjabat dan berkata dalam bahasa Melayu, "Terima kasih." Satu idea yang sangat Malaysia, sangat bijak. Berita tentang gadis pekerja pembersihan dari Malaysia yang mengubah renjangan pengeluaran Hanotek dengan pembentangannya tersebar dengan cepat di dalam syarikat. Tidak sampai seminggu kemudian, Aisyah menerima tawaran kerja tetap dengan gaji permulaan yang luar biasa, 3 kali ganda lebih tinggi daripada purata untuk jawatan itu.
Tetapi Aisyah menolaknya. Dia berkata dia mau pulang ke Malaysia, mau membawa apa yang dipelajarinya untuk dikongsi dengan mereka yang tidak pernah mendapat peluang sepertinya. Keputusan itu mengejutkan ramai orang, tetapi tiada siapa yang menghalanginya. Sebaliknya, Hanotek melantiknya menjadi duta kerjasama di Malaysia untuk membantu melatih lebih ramai anak muda dari tanah airnya. Dalam penerbangan pulang, Aisyah membawa bersamanya satu rancangan latihan percuma untuk pekerja AM, sepucuk surat sokongan dari Hanotek, dan satu pakej tajaan khas dari dana pelaburan untuk projek community. Hari dia kembali ke kumpulan Suria, tiada siapa lagi memanggilnya Mak Cik Klina. Semua orang menyambutnya dengan pandangan kagum, mesra, dan penuh penghargaan. Puan Sri Dahlia tidak banyak berkata, hanya menggenggam erat tangan Aisyah lalu berbisik, "Saya percaya kamu tak akan berhenti di sini." 3 bulan kemudian, projek kelas peluang kedua yang diusahakan oleh Aisyah secara rasmi dilancarkan. Di tingkat bawah sebuah kilang lama yang diubah suai, lebih 30 orang pekerja pembersihan, pengawal keselamatan, dan pekerja AM berusia antara 20 hingga 60 tahun duduk belajar bahasa Inggeris, bahasa Jerman, dan asas komputer. Aisyah mengajar dengan sabar, dengan sepenuh hati, dan dengan kenangan hari-harinya sendiri membersihkan bangunan tinggi. Suatu hari, seorang pelajar muda datang ke kelas dan duduk di barisan belakang. Aisyah bertanya, "Adik siapa?" Pelajar itu menjawab, "Saya bukan pekerja AM, tapi ayah saya tak dapat datang belajar, jadi dia suruh saya datang gantikan dia." Aisyah tersenyum, suaranya sebak. "Beritahu ayah kamu, ini kelas untuk orang yang tidak pernah dipilih, tetapi sentiasa bersedia untuk memilih semula nasib mereka sendiri." Kisah Aisyah tidak berakhir dengan dia menjadi jutawan, tidak dengan banglo atau kereta mewah, tetapi dengan sesuatu yang sederhana. Dia menjadi pembuka kunci untuk orang lain. Dan jika Anda yang sedang membaca ini pernah merasa terlalu kecil, tidak pandai, tidak berada, ingatlah ada seorang pekerja pembersihan yang pernah mengangguk kepada cabaran, "Kalau boleh terjemah, saya hadiahkan kereta." Dan anggukan itulah yang membuatkan seorang jutawan wanita terpegun. Beranikah Anda mengangguk kepada peluang Anda sendiri? Kongsikan cerita ini jika Anda percaya setiap orang berhak mendapat peluang untuk memilih semula hidup mereka. Jangan lupa tekan ikuti dan sokong saluran roda kehidupan untuk terus menyebarkan perjalanan yang memberi inspirasi. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga tamat. Saya nak tahu juga, Anda semua yang sedang menonton ini dari mana ya? Cuba tinggalkan komen di bawah. Seronok juga kalau dapat tahu kita ada rakan-rakan dari serata tempat. Apa pendapat Anda tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Adakah ia menarik? Atau mungkin Anda ada pandangan yang berbeza? Saya sangat hargai setiap maklum balas daripada Anda semua. Apapun jua, saya doakan semoga Anda semua sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat, dan dilindungi. Semoga kita semua sentiasa dalam ketenangan dan kesejahteraan. Dan akhir sekali, jika Anda mempunyai kisah menarik atau pengalaman pribadi yang ingin dikongsikan, jangan segan-segan untuk menuliskannya di ruangan komen. Mari kita sama-sama berkongsi cerita untuk didengari oleh semua.